Kelengkapan IT dan akses internet memainkan peranan penting terutamanya ketika penularan COVID-19 yang memerlukan sesuatu pekerjaan itu dilaksanakan di rumah. Zarina Ismail menambah, bagaimanapun ada kekangan yang perlu ditempuhi termasuk kos apabila ia melibatkan setiap ahli keluarga yang memerlukan gadget. Tempoh yang diberi adalah 3 hari untuk diselesaikan. Tetapi kekangan yang mereka hadapi di rumah, mereka terpaksa menyiapkan kerja tu dalam waktu yang lebih panjang dan perkara ini akan menjejaskan prestasi mereka. Masalah juga timbul apabila anak-anak diberikan kerja sekolah melalui kelas secara online yang memerlukan internet. Ibu bapa yang bekerja dari rumah juga memerlukan internet bagi tujuan mesyuarat dan kerja-kerja lain yang perlu disiapkan. Keluarga juga perlu diambil kira. Keadaan bertambah sulit apabila kesemua ahli rumah memerlukan komputer riba atau tab pada masa yang sama. Dan kita sedia maklum, bukan semua keluarga mampu untuk mengadakan semua kemudahan dan peralatan untuk mengakses. Pengeluaran graduan sentiasa bertambah di semua pengkhususan pelajaran yang memperlihatkan lebih 300,000 graduan setiap tahun. Dan jika dibandingkan saiz graduan Bumiputra itu dengan peluang pekerjaan yang sedia ada, berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, ia menunjukkan ketidakseragaman di antara peluang pekerjaan yang ditawarkan dan jumlah graduan Bumiputra yang dihasilkan. Corak penawaran pekerjaan menurun secara keseluruhan bermula dari suku ketiga tahun 2019 sehingga suku keempat tahun 2020. Ini kerana dalam situasi pandemik COVID-19, kebanyakan perniagaan yang tidak dikategorikan sebagai essential services terpaksa ditutup dalam membendung wabak itu dari merebak. Malah terdapat juga perusahaan yang mengurangkan tenaga kerja di samping mengurangkan jam bekerja ekoran mereka perlu beroperasi dalam norma baharu. Berdasarkan statistik prinsip tenaga buruh dari Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 30 jam seminggu atau 5 jam sehari meningkat dengan ketara pada suku kedua tahun lepas. Lebih memburukkan lagi, kadar pengangguran pada suku pertama hingga suku keempat tahun lepas juga memperlihatkan tren peningkatan. Malahan, kadar pengangguran di kalangan Bumiputra adalah 3 hingga 4 kali ganda. Betul, yang di mana graduan makin meningkat setiap tahun. Di situlah adalah orang kata ketidakseragaman yang telah berlaku, di mana graduan itu akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi peluang pekerjaan di pasaran. Di sini adalah aspek yang paling penting di mana kesemua pihak, terutamanya institusi pengajian tinggi dan juga pihak kerajaan perlu memberi sedikit lebih perhatian berkenaan dengan graduan-graduan yang dihasilkan, di mana pasaran telah berubah disebabkan oleh pandemik. Ya. So, penghasilan graduan-graduan ini perlulah berdasarkan pengkhususan yang sejajar dengan keperluan pasaran. Dalam satu report yang telah dihasilkan oleh World Economic Forum pada tahun 2020, iaitu berkenaan dengan Jobs of the Future, di mana dia menyatakan bahawa negara kita Malaysia memerlukan lebih banyak graduan yang memenuhi keperluan dari segi digital, data scientist, data analyst, so on so forth. So di situ kita dapat lihat bahawa pasaran peluang pekerjaan akan berubah disebabkan oleh faktor-faktor yang salah satunya teramat yang besar adalah pandemik 19. Sebagai agensi penyelaras utama dalam pembangunan sosio-ekonomi Bumiputra, Teraju juga telah mencadangkan inisiatif-inisiatif dalam memperkasakan dan meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam pasaran tenaga kerja mahir dalam hala tuju baharu iaitu Tindakan Pembangunan Bumiputra 2030 yang akan datang.
Hampir 8 bulan mencari pekerjaan merupakan antara cabaran yang terpaksa dihadapi segelintir yang kehilangan pekerjaan dan juga dalam kalangan graduan. Bagaimanapun menerusi Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 yang dilancarkan pada Sabtu, ia membuka peluang yang lebih luas untuk kumpulan pencari kerja mendekati bakal majikan. Beberapa individu yang ditemui Astro Awani menyifatkan penganjuran Karnival Kerjaya seperti itu perlu diteruskan pada masa akan datang, khususnya ketika ramai yang masih lagi bergelut untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut bekas kaki tangan bank Muhammad Firdaus Mansur, sejak kehilangan pekerjaan pada bulan Julai tahun lalu, dia terpaksa menyara kehidupan dengan bekerja sambilan menjual produk. Mujur pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi sebanyak RM1,200 yang diterimanya selama 3 bulan meringankan beban sepanjang mencari peluang baru. Bagi saya, fizikal lagi mudah, lebih tepat untuk kita dekat dengan majikan tu sendiri lah, sebab kita ada online punya interview, kita ada fizikal juga interview. So lebih senang untuk interact dengan panel-panel majikan, interview daripada majikan lah. So that's why saya lagi prefer untuk datang fizikal daripada online lah, tapi dekat. Sementara itu, bagi graduan dalam jurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, Hairi Nazwan Harun, dia mengambil peluang menyertai program dalam bahagian teknologi maklumat atau IT bagi menambah kemahiran. So, inisiatif yang sangat baik bagi saya, sebab daripada bulan 8 itu saya musim COVID ni kan, dia sangat susah lah kita untuk cari kerja. So bila ada Karnival Kerjaya ni, dia mengumpulkan semua majikan kat satu Karnival. So senang lah, kita akan pergi setiap booth untuk tengok mana jawatan kosong kita boleh pilih. Bagi Nurul Syafiqah Ishak pula, sebagai pencari kerja, dia bersedia menerima apa sahaja tawaran memandangkan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan ketika ini. Sebenarnya saya dah berhenti dalam sebulan macam tu. Cabaran tu memang agak struggle lah untuk cari kerja. Sebab sekarang ni COVID. So ramai jugalah yang macam susah lah untuk dapat kerja, apa semua kena buang lah apa semua kan. Menerusi inisiatif Jamin Kerja, kerajaan menjamin penyediaan 600,000 peluang pekerjaan tahun ini dengan peruntukan RM4.8 bilion. Sebanyak 12,000 peluang pekerjaan membabitkan 50 majikan ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya Jamin Kerja 2022 yang dilancarkan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Sabtu. Kadar pengangguran terkini negara sehingga April lalu menunjukkan petanda positif apabila mencatatkan penurunan kepada paras 3.9% berbanding 4.6% bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini merupakan kali pertama kadar pengangguran menurun di bawah 4% sejak pandemik COVID-19 dengan bilangan penganggur kekal pada trend menurun bagi 9 bulan berturut-turut. Ini merupakan kali pertama kadar pengangguran menurun di bawah 4% sejak pandemik COVID-19 dengan bilangan penganggur kekal pada trend menurun bagi 9 bulan berturut-turut. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, pada tahun ini kerajaan menyasarkan peluang pekerjaan sehingga 600,000 dengan peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit melalui inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Penutup BN Youth Job Fair 2022 di WTC KL pada Ahad. Jelas Perdana Menteri pandemik COVID-19 yang melanda sebelum ini telah mengubah landscape pekerjaan apabila kadar pengangguran yang dicatatkan pada 2020 berada pada tahap tertinggi. Penutupan beberapa sektor ekonomi menjadikan kadar pengangguran negara meningkat sehingga 5.3% pada Mei 2020
iaitu kadar pengangguran bulanan yang tertinggi pernah dicatatkan.